Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Dalam kepanasan saling bertikam lidah ya di dalam parlimen, akhirnya Kota Baru Kantoi ya sepertinya beliau campur tangan ketika menjadi menteri hal ehwal undang-undang dan institusi di dalam kerajaan ketika mereka menjadi kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Ya, ini kerana beliau cuba menjadi hero konon, menjadi hebat, tetapi akhirnya seakan-akan belum mengkantoikan diri sendiri. Dan seorang lagi bekas hakim MP daripada Perikatan Nasional ini bertindak biadab, mengeluarkan kenyataan biadab dan akhirnya ya diarahkan oleh Speaker Dewan Rakyat untuk menarik balik dan bertanya, ya, apakah maksud perkataan itu? Sebelum itu dia kata tahu, sebelum itu selepas itu katanya tidak tahu. Jadi inilah ya, hanya tahu bercakap tapi maksudnya pun dia tidak tahu sahabat semua, atau demi untuk menunjukkan kebodohan. Inilah yang berlaku. Jadi saya ingin membawakan anda untuk menonton video ini, apa yang berlaku ya di dalam Dewan Rakyat. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Saya nak jawab, saya ucap terima kasih pada soalan kepada Yang Berhormat Kota Melaka. Saya nak jawab dalam bab rasuah. Harapan daripada Kerajaan Madani insya-Allah pada tahun 2025 Freedom of Information Act tu dapat dibawa kepada parlimen. Tetapi yang sangat-sangat penting ialah semasa komisioner kepada SPRM bersama saya dalam mesyuarat International Anti-Corruption Academy Assembly of Parties di Vienna baru-baru ini, beliau dalam ucapan telah menyebut tentang isu berkenaan dengan komitmen kerajaan, itu National Anti-Corruption Strategy 2024 NASA, pengenalan pindaan kepada beberapa akta iaitu Akta Kebebasan Maklumat, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan Akta Pemegang Amanah dan Akta Pemegang Amanah juga. Bagi saya ini satu pendekatan yang sangat-sangat relevan kerana ia menunjukkan komitmen suara seiring daripada pihak eksekutif melalui front bench dan juga agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam perkara-perkara ini. Jadi komitmen itu memang ada dan saya pun memang berharap insya-Allah untuk memberikan pencapaian kepada apa yang disebut sebagai komitmen peringkat National Anti-Corruption Strategy 2024-2025, kita perlu mempunyai beberapa akta ini dipindah bersama supaya memberikan keyakinan kepada mereka yang mau memberikan laporan dan seterusnya. Yang Berhormat Kota Baru, saya pun ucap terima kasihlah soalan pada Yang Berhormat pertama sekali berkenaan dengan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga berkenaan dengan SOSMA yang ditanyakan oleh Yang Berhormat. Saya minta maaf Tan Sri Yang Dipertua dan juga pada Yang Berhormat sebab kedua-duanya boleh dijawab hanya oleh Menteri Dalam Negeri. Saya tidak bertanggungjawab kepada isu tentang pindaan kepada akta penjara ke ataupun wujudnya akta baru untuk tahanan di rumah, dan berkenaan dengan SOSMA juga saya tidak bertanggungjawab. Dan saya rasa dan saya percaya pada esok harilah Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri akan menjawab dan saya harap Yang Berhormat boleh tanya dia soalan yang sama. Keduanya, sekejap Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi sebut Yang Berhormat adalah menteri yang akan bertanggungjawab kepada AGC, Attorney General Chambers. Attorney General, Peguam Negara adalah salah seorang ahli dalam lembaga pengampunan. Takkanlah Yang Berhormat tak dapatkan maklumat daripada AG mengenai isu addendum tadi? Saya agak keliru Yang Berhormat dulu pun Menteri Undang-Undang. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa Peguam Negara lapor pada Yang Berhormat? Is that what you're making assumption? Ya. Kita boleh mendapatkan maklumat daripada saya minta Peguam maaf Negara. Yang Berhormat, dalam Kerajaan Madani saya menteri yang bertanggungjawab undang-undang. Saya tidak terlibat dalam pelantikan Peguam Negara. Saya tidak melibat diri melihat fail dalam Peguam Negara dan saya juga tidak terlibat dalam lembaga pengampunan sebab menteri bertanggungjawab sekretariat kepada kes yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Wilayah. Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan, sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal daripada saya. Yang Berhormat tak perlu berhelah lah. Tidak. Kita apa Attorney General dan juga helah dia CJ Yang Berhormat sebab adalah di bawah Menteri maknanya, Undang-Undang. Maknanya dengan izin, Yang Berhormat mengaku you admitting you did give direction to the Attorney General when you the minister. Betul tak? Kita baru buat tuduhan, Tapi Speaker. Kerajaan Madani tidak. Minta Mana maaf boleh Yang buat Berhormat. tuduhan? Kerajaan Madani. Duduklah Macai. Macai, duduk Macai. Siapa lagi kalau Siapa, tidak Macai? Menteri Undang-Undang? Awaklah, Macai, anak buah. Bertanggungjawab kepada agensi Speaker. dan judiciary. Speaker, Okey. Speaker, saya minta besok. Kalau tak boleh jawab, jawablah tak boleh jawab. Senang saja. Baik. Speaker, Baik. Speaker, saya minta besok tolong tarik balik kenyataan Besok kata Macai. apa tadi?
Macai. Saya kata macai. Dulu dia pernah kata macai kat kita orang. Bila? Tidak pernah. Pernah dia kata anak buah makna dia. Jadi saya gunakan macai anak buah. Saya minta besut tarik balik. Macai itu apa Awak dia? juga tak. Macai itu apa? Saya tak tahu apa macai apa. Okey. Kenapa guna? Jadi- Kalau tak tahu kenapa guna? Saya Besut. gunakan perkataan macai. Maksudnya pengikut. Besut ungkapkan perkataan yang besut tak tahu apa makna dia. Nah, pengikut. Apa punya standard hakim? Jelutong, let me Dengar finish. dulu. Besut, saya Maksudnya, ulang soalan saya. Besut, pada saya besut, ada- when I'm talking to you, you listen to me. Ya. When I am talking to you, you listen to me. Okey, saya dengar. Okey. Do you understand what is the meaning of macai? Saya faham. Apa dia macai itu? Pengikut. Ha? Pengikut. Pengikut. Ya. Okey, itu yang you faham. Ya, saya faham. Tapi masalahnya saya Bukan pernah tapi. diucapkan I am oleh asking macai. you one simple question. I need one simple answer. Do you understand what is it all about? Saya Macai. faham. Macai. Tapi pernah dikatakan oleh jelutong Besut. mengatakan Jawab. macai. Besut. Faham tak anda itu macai itu apa? Macai pengikut. Cukup. Pengikut saja. Duduk. Duduk. Tak payah Apa jawab. yang disebut macam- Besut. Duduk. Duduk. Saya dah faham dah. Duduk. Anak buah Besut. Duduk. Menteri, teruskan. Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, saya minta laluan sikit pada Menteri. Dalam perbahasan saya menyentuh tentang isu undang-undang lapuk juga. Dan saya menyentuh tentang Akta Kontrak 1950 yang dicadangkan untuk dikaji semula. Soalan saya, adakah kerajaan juga bercadang untuk menggantikan Akta Hasutan 1948 dengan suatu akta yang dicadangkan oleh kerajaan dulu? Saya merujuk ke kenyataan akhbar yang dibuat oleh kerajaan terdahulu pada 12 September 2014, iaitu mencadangkan untuk memperkenalkan Akta Keharmonian Nasional. Jadi saya pohon pandangan daripada Yang Berhormat Sila Menteri. Menteri ada 11 minit lagi. Itulah. Tak apalah. Saya pun boleh bagi jawapan secara bertulis. Terima kasih pada Yang Berhormat. Sebenarnya berkenaan dengan akta kontrak, kita dalam reformasi institusi di segi undang-undang memang kita akan membuat kajian dan kita memang mengakui bahawa akta kontrak kita ni agak begitu lama pada tahun 1950. Berkenaan mana soalan kedua Yang Berhormat tentang undang-undang yang disebut tadi, bagi pihak kerajaan, kami masih perlu membuatkan beberapa segmen pada kajian demi kajian. Tapi memang bagi pihak kementerian, agensi Bahyu, bila peruntukan belanjawan yang diberi pada tahun 2025 ini dalam reformasi ini, bagi saya adalah satu perkembangan yang agak terbaik sebab memberikan peluang lebih kepada bahagian haluan undang-undang. Kalau Yang Berhormat ingat, dulu hanya bahagian haluan undang-undang yang mana banyak menteri undang-undang, dia jaga bahagian haluan undang-undang di bawah JPM. Hari ini ditambah dengan reformasi institusi. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan meletakkan bajet tertentu untuk bahagian reformasi institusi. Jadi ini memberikan satu kebolehan dan komitmen dari pihak bahagian undang-undang reformasi institusi untuk melihat kepada semua undang-undang ini. Tapi sebenarnya jalan ataupun perkembangan bagi semua undang-undang baru yang kita nak buat, sama ada undang lapuk ke undang-undang baru itu, perlu banyak perkembangan di segi segmen libat urus. Bukan saja NGO dan CSO, yang mana Tan Sri Speaker sendiri telah menegur setiausaha KSU di kementerian supaya Blue Bill tu dimasukkan ke Parlimen 2 minggu sebelum, 14 hari, supaya select komiti dan ahli-ahli Parlimen dapat memberikan pandangan mereka. Dan kita tak nak lagi bawa undang-undang hanya bila nak dibahaskan baru dibawa dalam sehari ke 2 hari sebelum. Sebab kita nakkan supaya select komiti yang mewakili kawasan mereka, mewakili parti mereka, mewakili rakyat mereka, mempunyai pandangan tentang undang-undang yang dibawa oleh mana-mana kementerian. Bagi pihak Jabatan Bahagian Hal Undang-Undang dan Reformasi Institusi, seringkali kita akan bincang. Jadi bila Yang Berhormat tanya, okey, Akta Hasutan. Akta Hasutan tanggungjawabnya Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau dia panggil dia bahagian hal undang-undang, sudah tentu dalam sesi libat urus akan dipanggil dan kita akan memberi pandangan. Dan itu sebabnya isu sekarang bila bercakap tentang SOSMA ke ataupun Akta Hasutan, isunya adakah kerajaan bersedia? Saya masih tidak boleh memberi jawapan sebab perlunya pelbagai libat urus. Tapi harapan saya kalau ada perubahan pun, saya baru beritahu Tan Sri Speaker semalam, saya kata kita mungkin kena kaji balik hari-hari kita sebab sesi ni kita ada 4 hari rang undang-undang
dengan 6 hari rang undang-undang lepas habis belanjawan. Jadi 10 hari, dan saya dimaklumkan banyak rang undang-undang dibawa oleh kementerian-kementerian. Jadi kita kekurangan masa. Itu sebab kita kena kaji semula supaya banyak hari boleh kita letak di dalam sidang parlimen supaya rang undang-undang dapat kita percepatkan proses untuk perbahasan dan kelulusan bagi pihak Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dengan izin Tan Sri Pertua, saya nak sebut tentang SPRM ni, di mana menjadi sebahagian daripada ICA. Kita menerima bahawa yang saya sebut dalam kewujudan National Anti-Corruption Strategy 2024-2028, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah melihat kepada kelulusan isu polisi platform peringkat tertinggi dalam negara dalam usaha perubahan polisi menangani isu rasuah nasional, iaitu Jawatankuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN. Dan ini menunjukkan satu komitmen yang begitu tinggi. Dan saya nak sebut pada Akta SPRM, contohnya Seksyen 17A, liability corporate yang telah dikuatkuasakan pada 1 Jun 2024. Kalau kita tengok seksyen kepada seksyen pindaan kepada Seksyen 17A, Seksyen 17A menyatakan bahawa ia adalah satu kesalahan rasuah juga oleh organisasi komersial. Selalunya bila kita bercakap tentang anti rasuah ataupun rasuah, banyak orang menganggap agensi kerajaan, pegawai kerajaan dan orang politik. Tapi hari ini dalam wujudnya Seksyen 17A dalam Akta SPRM, liability corporate, iaitu dengan izin corporate liability, tidak boleh mereka menganggap bahawa syarikat Sdn Bhd ataupun syarikat Berhad boleh lari pada tanggungjawab kalau mereka mengendalikan perniagaan dengan niat untuk berrasuah. Sebab kita mesti menerima bila bercakap tentang aktiviti perniagaan, ia juga perlu dijalankan dengan integriti tanpa rasuah. Dan tidak boleh kita mempromosikan amalan tadbir urus yang baik kalau dalam organisasi yang kerajaannya kena tadbir urus baik, yang bukan kerajaan boleh ditadbir urus sesuka hati. Itu sebabnya bagi pihak kerajaan, yang mana pada sesi lepas, kita telah membuat pindaan kepada Akta Audit, Akta 62. Akta Audit 1957. Dan Akta Audit ini dengan adanya audit di atas meja ni, kita mewujudkan dasar follow the public money. Itu untuk apa yang disebut sebagai duit yang diletak oleh duit rakyat, di mana audit negara boleh masuk. Tetapi dalam Akta SPRM, kalau dibaca sekali dengan Akta Audit ini, saya percaya bahawa mana-mana syarikat swasta yang terlibat dalam apa-apa aktiviti, sebab kita tahu Tan Sri Speaker, bila bercakap tentang rasuah, dia selalu dua pihak, offerer and acceptance, giver and receiver. Jadi kadang-kadang bila pegawai kerajaan ke orang politik ke dituduh, siapa di belakang yang memberikan rasuah? Sudah tentu syarikat sebagai contoh. Itu sebabnya Seksyen 17 ini dilihat kepada satu pindaan yang dipakai dalam 17A ni, Akta SPRM ni akan dipakai oleh pihak SPRM untuk melihat tentang isu integriti corporate. Corporate integrity akan menjadi pada hala 7 bila bercakap tentang dasar menentang rasuah dalam negara kita. Jadi dengan izin, saya ingin masuk kepada bab yang saya dengan Tan Sri Speaker memang selalu bercakap, iaitu rang undang-undang perkhidmatan parlimen. Jadi Tan Sri Speaker, kepada Yang Berhormat Kota Melaka, Jerlun, Masjid Tanah, Kubang Pasu, Shah Alam dan juga Bukit Gelugor, cadangan pengubalan rang undang-undang perkhidmatan parlimen merupakan antara agenda reformasi institusi yang direncanakan oleh Kerajaan Madani dalam usaha untuk memartabatkan parlimen kita melalui doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dengan kadar dengan badan eksekutif. Melalui cadangan ini, perkhidmatan parlimen baru ini akan mempunyai kuasa otonomi untuk menentukan dasar dan tadbir urus Parlimen Malaysia, termasuk perkara-perkara yang melibatkan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bagi pengubalan Akta Perkhidmatan Parlimen ini, beberapa sesi libat urus telah berjalan. Dan kita lihat pada tahun 2023 dan 2024 ini, yang mana Tan Sri yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan Peguam Negara, Badan Bukan Kerajaan, Pertubuhan Masyarakat, Badan Peguam dan juga bahagian hal Iwan Undang memang sentiasa berkomited. Yang hanya tinggal yang mana Tan Sri pun tahu dan mungkin ahli-ahli parlimen pun dimaklumkan ialah berkenaan dengan cadangan penetapan dasar, iaitu melihat kepada aspek yang tertunggak tu ialah pegawai-pegawai parlimen.
Ini saja yang tertinggal dan tertunggak. Dan saya dimaklumkan insya-Allah satu mesyuarat akan diadakan insya-Allah pada tahun ini oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk membincangkan isu pejawatan serta sumber manusia perkhidmatan Parlimen. Dan apabila mesyuarat ini dapat dikemaskini, diselesaikan dan mendapat keputusan, saya berharap insya-Allah dalam masa terdekat pada tahun 2025 lah boleh menjadi satu kenyataan supaya rang undang-undang perkhidmatan Parlimen dan rang undang-undang perlembagaan persekutuan pindaan ini dapat dibentangkan kepada jemaah menteri di segi dasar supaya rang undang-undang pindaan kepada Akta Majlis Parlimen, keistimewaan dan kuasa pula ni dapat dilihat menjadi satu realiti. Betul yang kata Tan Sri Speaker dan juga kepada ketua-ketua pengurusi-pengurusi Select Committee. Belanjawan pada tahun 2025 ni Yang Amat Berhormat telah membuatkan penambahan di segi belanjawan Parlimen, terutama sekali pada Select Committee. Bagi saya itu satu tanda yang baik, Tan Sri Yang Ketua, kerana Select Committee diduduki oleh kedua-dua pihak, pembangkang dan juga kerajaan, dan saya percaya setiap jawatan kuasa Select Committee ini perlu dilengkapi dengan peranan untuk menjadi oversight body, memantau. Dan saya yakin bahawa Tan Sri Yang Dipertua sangat menggalakkan tanggungjawab. Seperti saya, bila bercakap tentang, saya ada 2 minit tinggal, Tan Sri Ketua, saya nak lompat kepada AGPP ni. Saya nak beritahu di sini, setakat ni daripada mula sesi kita, Tan Sri Ketua, saya telah menjawab soalan pada AGPP ni daripada mula sesi mesyuarat pertama, Dewan Rakyat, Kamar Khas, Dewan Negara, mesyuarat kedua, ni pula mesyuarat ketiga ni. Jumlah soalan Kamar Khas 2 soalan dah dijawab. Jumlah soalan lisan Dewan Rakyat, Dewan Negara 14 soalan. Jumlah soalan bukan lisan Dewan Rakyat, Dewan Negara 2 soalan. 18 soalan. Maknanya setakat sini bagi pihak kerajaan komitmennya memang ada. Tetapi saya dah bercakap banyak. Alright, so itu dia sahabat semua. Kepanasan yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Seorang bekas hakim yang biadab, seorang bekas Menteri Kerajaan PAS dan Perikatan Nasional kantoi. Jadi inilah kerja-kerja yang mereka lakukan ketika menjadi kerajaan, sahabat semua. Mengejutkan. Jadi apa pandangan anda boleh berikan di komen pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.